أما بعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta kamu dan anak kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan demikian, sesungguhnya dia tergolong daripada orang-orang yang rugi. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan Surau Ar-Rahmah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan kita pada waktu pagi ini untuk menjadi hamba-hambanya yang sentiasa condong dan cenderung kepada agamanya, kepada titah perintahnya, untuk sama-sama kita bermuhasabah di atas kehidupan ini. Dan insya-Allah kita akan sama-sama berbincangkan sepotong hadis daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Tajuknya ialah di manakah punca kebinasaan seseorang? Di manakah punca kebinasaan seseorang? Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini dapat memberikan bekas kepada kita sebagai bekalan dalam kita meneruskan kehidupan atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Saya pagi tadi dah sampai dekat section 8 kan. Section 8 Surau Al-Ittihadiyah kan. Dah duduk situ tengok jadual, bukan saya ni kan. Bila tengok balik WhatsApp rupanya dekat sini. Alhamdulillah, nasib baik dekat kan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'ala nasi zaman la yaslamu li dini dinuhu illa man haraba bi dinihi min syahiqin ila syahiq wa min juhrin ila juhr fa in kana zalika kadzalika lam tunalil ma'ishatu illa bi sakhatillah fa idza kana zalika kadzalika kana halakul rajul ala yaday zawjatihi wa waladihi wa illam yakul lahu zawjatun wala waladun kana halakuhu ala yaday abawaihi fa illam yakul lahu abawani kana halakuhu ala yaday qarabatihi awil jiran. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Qal yu'ayyirunahu bidhiqil ma'ishah fa 'inda dzalika yuridu nafsahu al-mawarid allati yuhliku fiha nafsahu. Rawahu Al-Baihaqi. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selagi akan datang suatu masa di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya. Mana-mana hadis tentang fitnah, hadis akhir zaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sebut ya'ti ala nasi zaman. Akan datang satu masa, satu zaman, satu keadaan, satu ketika, satu dekad, satu darsawasa. Satu keadaan yang mana akan sampai kepada umatku. Yang ini amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Nabi sebut yushikul umam, akan menimpa, akan hampir. Yushikul umam wa an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ila qas'atiha. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perkara yang akan berlaku pada masa akan datang, dan Nabi sebut kepada sahabatnya. Ada sahabat-sahabat bila mendengar merasa menggemetar,
rasa menggeletar, ada yang menangis, ada yang gerun, ada yang takut. Dan sebab itu apabila Nabi sampaikan ini keadaan sahabat-sahabat dia, dan Nabi berada di kalangan mereka ketika itu. Dan benda itu berlaku bila? Zaman kita sekarang. Dalam keadaan kadang-kadang kita leka dan kita rasa lalai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya. La yaslamu li dinin dinuhu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang nak menjaga agama, ketika itu tak selamat dah. Illa man haraba bidinihi min syahiqin ila syahiq wa min juhrin ila juhr. Kecuali bila ia lari membawa diri suatu puncak bukit ke puncak bukit yang lain, dan dari suatu lubang kepada lubang yang lain. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi ada menyebut al-mutamassiku bidinihi yauma idzin kaqabidin 'alal jamr. Adapun orang yang nak beramal dengan Islam ketika itu, payah dan periknya agama seolah-olah menggenggam bara api yang panas. Dalam riwayat yang lain, kaqabidin ala syauk, seperti menggenggam duri yang tajam. Orang-orang yang nak beramal dengan Islam pada masa yang penuh fitnah ini sukar dan payah. Pakai tudung labuh sikit saja dipanggil ustazah. Bila pergi masjid 5 waktu solat saja besok nak kiamat. Bila sebut nak pegang agama saja ketinggalan zaman. Bila sebut macam tuan-tuan pakai serban ni senang tak? Payah tuan-tuan. Siapa yang menghidupkan satu sunnah Nabi di akhir-akhir zaman penuh fitnah, pahala macam 100 kali mati syahid. Saya pergi ke LCC daripada Gombak naik LRT Putra, kuliah tengah hari. Pakai jubah, pakai serban. Ada beberapa orang remaja perempuan, 3-4 orang dia sama dia tengok saya. Depan-depan dia tunjuk tu. Dia sama dia sebut apa dah agak. Dia sebut apa agak-agak. Sesat. Aku sesat. Yang dia tu pakai baju macam tak pakai baju, tak sesat. Siap dia kata sesat. Sesat sebab kita mengamalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni ada yang wajib, ada yang sunat. Ada sunnah Nabi yang haram. Kahwin lebih 4 tak boleh. Itu khas untuk Nabi, haram. Sunnah Nabi pakai baju jubah ni, serban ni sunnah yang sunat. Abu Lahab pakai jubah, pakai serban. Tapi bila kita pakai sandarkan pada Nabi, dapat pahala menghidupkan sunnah yang sunat. Senang, susah tuan-tuan. Nak mari masjid tak apa. Naik kereta api tengah hari, payah. Sebab itu orang kalau dia hafal Quran 10 juzuk, dia naik kereta api, nanti dia balik rumah, dia hilang 20 juzuk. Senang ke susah? Susah. Nak amal Islam susah. Cakap Quran hadis sikit, Quran hadis lagi, Quran hadis sikit. Tak ada ke kata-kata Bertrand Russell? Alamak. Tak ada ke kata-kata daripada Vygotsky, kata-kata daripada pujangga-pujangga Galziha, tidak ada kata-kata daripada Snog Ogronje. Dahsyat. Tapi bila sebut Quran hadis, ini dianggap sebagai orang-orang yang fanatik dengan agama. Sebab tu berbeza zaman dulu, masa saya kecil-kecil dulu, dengar orang ceramah Quran hadis, seronok, rasa segar. Tapi hari ni nama je ceramah Islam, naik-naik tak ada dengar Islam pun. Sudah berbeza cara pendekatan dia, pengisiannya kosong, yang tidak ada apa-apa. Nak ceritanya sahabat-sahabat bahawa orang yang nak beramal Islam itu sukar. Bahkan dalam sepotong hadis yang lain, daripada Huzaifah ibn Yaman, hadis yang panjang. Huzaifah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allah bihadzal khair.
Hal ba'da zalika khair min syar? Hal ba'da zalika syar min khair? Qala na'am. Hal ba'da zalika khair min syar? Qala na'am wa fihi dakhanun. Uzaifah jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dulu kita ni berada zaman jahiliah, kemudian datang kebaikan Islam. Adakah lepas ini ada lagi kebaikan? Ya. Lepas ini ada kejahatan? Ya. Ada kebaikan? Ya. Tetapi di dalamnya ada kesamaran. Du'atun ala abwabi jahannam. Penyeru-penyeru kepada pintu api neraka Allah. Nampak macam Islam, cakap dengan kamu, yatakallamuna bi alsinatikum. Mereka cakap macam kamu, kulit macam kamu, makan budu, nasi dagang macam kamu. Mereka itu penyeru-penyeru kepada pintu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu kenal dan kamu kena ingkar. Dalam keadaan ini, fama ta'muruni ya Rasulullah, nak suruh buat apa pada kami? Talzamu jama'atal muslimin wa imam mahum. Hendaklah kamu menyertai dengan dalam gerakan Islam pemimpin-pemimpin mereka dalam mengamalkan agama Allah, menegakkan Islam dalam keadaan Islam itu menjadi dagang, tak menjadi perkara yang asing. Apa yang engkau perintahkan pada kami ya Rasulullah ketika itu? Dan sekiranya Uzaifah bertanya, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Wahai Rasulullah, ketika itu kalau tak ada lagi gerakan Islam dan tidak ada lagi Islamic movement, tidak ada lagi pemimpin Islam, tidak ada lagi komuniti Islam, tidak ada kelompok lagi masyarakat Islam nak mengamalkan Islam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta 'adha bi aslin syajaratin hatta yudrika kal maut wa anta 'ala zalik. Engkau pisahkan diri engkau daripada orang yang nakkan kepada kejahatan. Engkau bawa diri engkau jauh ke dalam hutan, walaupun kau terpaksa memakan akar-akar pokok, umbut bayah, dan engkau mati mempertahankan Islam. Lebih baik engkau bersama dengan mereka. Dan ketika itu orang-orang yang nak mengamalkan Islam tidak selamat, melainkan kata hadis ini, bagi orang-orang illa man haraba bidinihi min syahiqin ila syahiq wa min juhrin ila juhr. Orang yang selamat, orang melarikan diri daripada manusia yang mana mainstream, majoritinya nak kepada kejahatan. Kamu bawa diri ke puncak bukit, kamu bawa diri ke lubang, menyelamatkan iman kamu. Ketika itu kata Rasulullah, kamu selamat. Payah nak beramal dengan Islam. Semuanya menjadi sukar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi, maka apabila zaman itu telah terjadi, segala pencarian, pendapatan kehidupan tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang membabitkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, la yubali nas min aina asabal mal min halal am haram. Ketika itu manusia tidak lagi peduli dari mana dapat sumber rezeki, halal ataupun haram, semuanya disapu, membujur lalu melintang bukan. Ketika itu ini yang berlaku. Ustaz, saya ni kontraktor Ustaz. Kalau saya tak bekerja tak boleh. Kalau saya tak beri duit kopi under carpet, under table, under taker tak boleh. Tak dapat projek. Ini yang orang tanya saya ni. Saya cerita tuan-tuan. Mesti kena ada benda ni. Macam mana Ustaz? Jawapannya ar-rashi wal murtashi kilahuma finar. Yang beri rasuah, yang terima rasuah, dua-dua dalam neraka Allah. Memang sukar. Tapi tuan kena ingat, sanggupkah kita membawa pulang rezeki yang haram kita sumbatkan dalam mulut isteri dan anak-anak kita? Membina daging-daging daripada sumber yang haram. Ayu nabatin ayu lahmin nabata min suhtin fanaru aula bihi. Mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, api neraka lebih layak baginya. Apa masuk rezeki tuan-tuan? Jangan kita nampak dapat projek senang tu rezeki. Kadang-kadang kita nak ikut saluran yang betul, payah dikepung di sana, disekat, dihalang. Tapi kena ingat, dapat anaknya baik, isterinya salihah, anak mendengar kata, tak payah suruh dia solat, tak payah suruh baca Quran,
Tak payah suruh dia taat pada mak ayah, kasih cinta pada kita. Apa guna dapat projek, duitnya banyak, rumahnya besar, anaknya besar, kepalanya besar, dan dosa-dosanya besar. Itulah rezeki. Anak yang baik, hati yang tenang, kebahagiaan merupakan rezeki yang Allah bukakan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disekat, Ustaz, saya kerja sebagai resepsionis sebuah hotel terkemuka. Saya punya bos kata tak boleh pakai tudung. Boleh tak Ustaz? Bila office hour, saya buka tudung. Habis office hour, pakai tudung balik. Jawapan dia, tak boleh. Tudung haram dibuka, aurat haram dibuka. Melainkan 3 jenis tudung yang boleh buka. Tudung saji, tudung botol dan tudung periuk. Kita nak gaji itu ke kita nak taat pada Allah? Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat hanya kepada perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fil ma'siyati khaliq. Tak boleh taat pada makhluk dalam maksiat kepada pencipta. Tak boleh. Sebab itu ini menjadi kekangan. Ini menjadi masalah. Kita nak berdoa dalam keadaan negara yang tidak Islam. Senang ke? Payah. Hadis yang disebut innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik, tak terima melainkan yang baik. Hadis ini tuan-tuan di hujung disebut tentang thumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadahi ila sama ya rabbu ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Hadis ini hadis politik. Mula-mula cerita sifat Tuhan itu baik, dia terima yang baik. Kalau makanan yang halal, ibadah yang ikhlas, itu sifat Tuhan. Kemudian hadis ini menceritakan orang yang jauh musafirnya. Dahulu bila musafir jalan kaki, naik unta, naik kuda, naik himar. Payah, jauh, mukanya berdebu, rambutnya kosot, masai. Dulu tidak ada R&R. Dan orang yang mustajab doanya, orang musafir tiba-tiba mengangkat tangan, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Makannya haram, minumnya haram, bajunya haram, kapetnya haram, keretanya haram, wa ghuzia bil haram. Masa kecil dia beri makan dengan nestam dan susu dan juga beras-beras yang haram. Fa anna yustajabula. Macam mana aku boleh perkenankan doanya? Tuan-tuan, kita negara tak Islam, sumber pendapatan negara daripada sumber yang tak Islam. Lesen-lesen judi, lesen-lesen arak, rumah urut, pusat hiburan dimasuk dalam pendapatan negara. Tolak dengan perbelanjaan negara kasar, dapat pendapatan negara bersih, dibagikan dengan jumlah penduduk seluruh negara, dapat jumlah pendapatan per kapita. Itulah sumber yang kita gunakan. Kita anggap rezeki kita bersih, tiba-tiba di sana ada sumber yang tak bersih. Tuan-tuan, main-main ke benda ni? Bukan main-main. Ini masalah yang disebutkan oleh Nabi, bahawa kekangan hidup bagi kita ketika itu, bahawa pencarian pendapatan kehidupan tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang membabitkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ini telah terjadi, kebinasaan seseorang adalah berpunca daripada menepati kehendak isterinya dan anak-anaknya. Yang pertama, punca kebinasaan seseorang adalah daripada kerana menuruti kehendak isteri dan anak-anak. Sebab itu ayat yang saya baca surah Al-Munafiqun itu, Al-Munafiqun ayat 9, Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta dan anak-anak daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun.
Siapa yang buat demikian, maka dia tergolong daripada orang-orang yang khasirun, yang rugi. Rugi ini bila sebut Quran, dia menjurus kepada perkataan neraka. Maksud rugi ni, kehidupan akan datang neraka. Kenapa? Dilalaikan oleh harta dan anak-anak. Kalau kita rujuk dalam ayat yang lain, contoh surah antaranya surah At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya anak-anak kamu, isteri-isteri kamu musuh pada kamu. Anak dan isteri ini dia sama ada dia menjadi penyokong, pendokong kepada kebaikan atau penghalang kepada kebaikan. Dua keadaan. Dalam surah At-Taghabun ayat 15 sebagai contoh, Allah sebut innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azimun. Sesungguhnya kata Allah, yang dikatakan harta dan anak-anak itu merupakan fitnatun. Fitnah. Fitnah. Apa fitnah? Fitnah ini ialah ujian. Sebab tu orang Arab sebut fatantu zahaban. Fatantu zahaban. Maknanya aku bakar. Aku bakar emas. Kenapa emas dibakar? Untuk menguji sama ada dia emas tulen ataupun zulian. Bakarlah dia. Baru nampak hasilnya. Maka dia menguji kita, baru kita nampak. Dan dia menjadi apa? Menjadi penghalang kepada kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak perlu orang lain membuat mudarat pada kita. 4 tahun lepas, kalau tuan-tuan baca surat khabar, berlaku di Muar. Muar tu mana tuan-tuan? Kampung saya lah. Muar ni kat mana? Chicago. Muar kat Johor lah, Johor. Seorang ayah bunuh anak dengan pedang samurai. Kalau tuan-tuan baca selapis surat khabar, baca selapis, nampak ayat jahat. Ini peranan surat khabar, media sosial. Dia tak ada rujuk Quran hadis dah. Rujukan The Malaysian Insider. Rujukan Malaysia Kini. Sesuatu benda diputuskan dengan media massa. Betul atau salah dengan media massa, bukan undang-undang. Islam lain. Islam al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Bagi yang menuduh, bawakan pertuduhan. Bagi yang dituduh, menafikan pertuduhan. Allah memberi hak yang menuduh. Allah menjaga maruah yang dituduh. Tetapi tidak hari ini. Kan keluar sekejap lagi gambar saya bogel pula. Sekarang ni mandi, saya mandi sekarang ni pakai serban dengan jubah, tak percaya bila air dah. Dia boleh buat macam-macam. Ini permainan media massa. Sebab tu dia main media massa. Siapa yang kuat, siapa yang duit lebih, dia ada konsultan dia. Dia boleh buat isu, naik seorang, turun seseorang, buruk seorang, fitnah seorang, angkat seorang, jadi baik, yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat. Ini terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Cuma Nabi tak sebut Facebook, Twitter, blog, bloggers dan goblok. Nabi tak sebut. Ini kaedah. Pagi-pagi kita buka Quran, pagi-pagi buka blog. Orang Kuala Selangor sebut, please don't go to blog, you will become goblok. Betul. Sebab itu bila mari dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang seorang fasik bawa berita, Allah ajar tabayyun, cari, kaji. Jangan kamu dengar hearsay, tapi cuba tanya yang punya diri, sumber yang jelas. Ini kaedah Islam. Seorang ayah dia bunuh anak dengan pedang samurai. Tuan-tuan tak tahu cerita dia. Ayah dia kaki masjid, ayah dia orang baik dengan kuliah. Suka tolong orang, manager bank. Orang kenal dia baik. Kenapa dia bunuh anak? Tuan-tuan,
Dia balik daripada masjid, habis kuliah, buka-buka pintu. Anak dia sedang belasah isteri dia, minta RM5,000 nak beli syabu. Dia hilang pertimbangan, dia nak protect isteri dia. Ditakdirkan Tuhan anak dia mati. Dia buang anak dia dekat Parit Tanjung, Batu Lima, Bakri, dekat dengan rumah mak saya. Dan dia report anak dia hilang, tak balik. Bila polis jumpa anak dia, polis tengok muka anak dia, terus polis teringat, ini anak si Fulan. Hubungan dia baik dengan pihak polis. Sebab apa? Dia orang baik. Orang-orang semua kenal dia. Polis, masjid, surau, orang semua kenal dia. Tetapi nak ceritanya, ditakdirkan Tuhan, Allah uji dengan anak. Anak dia bukan calang-calang budak. Pelajar mana? UiTM Shah Alam. Sebab itu betul tak apa yang Allah sebut? Innama amwalukum wa auladukum. Harta, anak, isteri menjadi fitnah kepada kamu. Dulu orang datang rompak rumah kita, bunuh keluarga kita. Sekarang ayah mati, anak kapak kepala dia dekat Kelang. Minta RM5 tak bagi. Ayah sekuriko, pengawal keselamatan, kerja shift malam, balik nak tidur. Anak minta RM5 nak beli dadah, tak bagi. Tengah tidur, dia kapak kepala ayah, meninggal dunia. Ibu meninggal sebab apa? Dikapak oleh anak. Dekat mana? Dekat area-area rumah saya. Dekat sana-sana lah. Nak ceritanya apa? Ini suasana yang berlaku pada hari ini. Betul, fitnah. Bulan lepas, menantu rogol mak mertua dekat Sarawak. 2 hari lepas kemudian datang pula cerita, anak rogol mak. 15 tahun, rogol 44 tahun. Apa maksud dia ini? Ini yang disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasulullah. Dia fitnah bila kita gagal menguruskannya menjadi ketakwaan, menjadi kebaikan. Dia mendorong kepada perkara-perkara yang membawa kepada kemusnahan. Betul tak? Betul. Payah tuan-tuan. Musuh dalam rumah kita. Payah. Tegur sikit jawapan dia 10 kilometer. Sejak engkau balik England, ayah tengok engkau tak pernah solat. Orang tua, aku bagi kau sebulan 10,000, kau boleh diam tak? Akhirnya kita jadi ayah-ayah subsidi. Duduk kat warung lepas subuh, berbual sama kita, anak aku tak boleh tegur. Isteri juga begitu. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurutkan kehendak isteri. Kadang-kadang kita kahwin dulu tak berapa ada kefahaman Islam. Nak buat macam mana? Kemudian kita dapat kefahaman Islam. Kita kahwin pula, isteri pula dulu bekas ratu kebaya, bekas hantu kebaya. Baru nak repair. Pakaiannya, aurat dia masih lagi tak selesai. Kita balik, kita cakap kat dia yang, kita panggil dia sayang. Bukan loyang, sayang. Abang dengar kuliah ustaz cerita pasal Isra' Mi'raj, perempuan digantung dengan rambutnya menggelegak kepala otaknya ya. Betul bang, ustaz tu cerita betul. Saya beriman dengannya. Abang cerita pun betul. Tapi abang kena ingat, kalau saya keluar rumah cantik, berketerampilan outstanding, jalan lenggang-lenggang kangkung macam itik pulang petang, orang akan kata siapa tu? Isteri Cik Seman. Isteri Cik Seman. Oh cantik. Abang juga dapat nama. Sejuk suami dia, sejuk. Ingat tuan-tuan, suami apabila isteri dia keluar rumah muta'attiran, mutabarrijan, berwangi-wangi, lenggang-lenggang kangkung, dia membina setiap tapaknya itu rumah-rumah mewah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Betul tak ada fitnah? Betul. Yang pertama, apa dia? Isteri dan anak-anak ada main peranan. Kan? Dia main peranan. Kan? Itulah dia. Kan? Dia buka tingkap rumah dia, dia dah nampak jubin orang sebelah, tile. Rumah sebelah sekeping 500 tile.
Buka-buka tingkap nampak lori perabot. Abang kenapa balik lewat? Jam, hujan. Kalau abang balik awal tekan, kambang tadi syok bang. Awak syoknya, lori bang, awak lorinya. Lori tu bawa furniture bang. Awak furniturenya harga bang 800,000 bang. Perabot kayu jati daripada Indonesia bang. Rumah kita ni bang, bukan saja kapet, sofa, kapet pun tak ada. Yang ada tikar mengkuang. Itu pun orang beri kat abang masa talqin kat kubur. Tahulah abang ni ustaz. Siapa main peranan? Isteri. Isteri main peranan. Dan memandang orang yang lebih tinggi daripada dia dalam urusan dunia. Dia tak memandang orang lebih tinggi daripada dalam urusan agama. Ini tanda kecelakaan. An-nazaru man dunahu fi umuri dunya. Dia pandang orang yang lebih tinggi daripada dalam urusan dunia. Ini tanda-tandanya. Yang kedua kata Rasulullah, kalau ia tidak mempunyai isteri dan anak, maka kebinasaannya adalah berpunca daripada menepati kehendak kedua orang tuanya. Dan kadang-kadang orang tua kita tak faham. Siapa nak beri faham? Kita yang belajarlah. Kadang kita ni marah. Mak bodoh. Ayah bodoh. Yelah, mak bodoh tak sekolah. Mak buta huruf. Mak buta huruf seorang boleh hantar anak 10 orang pergi overseas. Anak balik overseas 10 orang tak boleh jaga mak seorang. Siapa yang bodoh? Anaklah yang bodoh. Anak yang cak ayam. Orang dulu tak sekolah tinggi, anak 16 orang masuk universiti. Sekarang ni masuk universiti, ada PhD, cari kerja pun tak reti. Sama ada tak ada keberkatan mungkin. Saya kalau mak bagi duit sekolah dulu, duit tu bau getah skrap. Bau getah skrap. Proses nak dapat duit tu kita tahu. Kita ikut punggung dia pergi menuri getah. 5 pagi dah keluar. Bukan kebun getah yang cantik, dalam hutan. Ular ke, rimau ke, jebon, tak kisah dah. Bawa lampu. Yang adalah cawan ambil masuk bekas. Yang susu kita akan masuk takung, kita bubur, cuka getah, kerah, kita mesin. Saya masih ingat lagi. Cina yang datang beli tu namanya dikok. Diisap rokok 3 speed. Daripada proses keluar rumah sampai dapat duit tu kita nampak dia punya cerita dia. Sebab tu kadang-kadang kita fikir berkatnya orang dulu duitnya sikit tapi keberkatan ada kecukupan. Tapi hari ini lagi banyak duit lagi tak cukup. Mungkin Allah tarik keberkatan. Macam Esah binti Din, orang Kedah. Dapat anugerah ibu misali. Anak 16. Semua masuk universiti. Tak ada seorang pun ustaz. Semua teknikal, biasa. Tapi 16 ni semua sayang, kasih kat dia. Dia ni suami isteri buta huruf. Saya tengok cerita dia, saya baca. Buta huruf. Dia tak tahu anak dia dapat nombor berapa. Cuma dia faham kalau anak dia bawa report card, kalau warna merah, gagal lah tu. Tapi dia membesarkan anak dengan kaedah yang luar biasa. Walaupun kami buta huruf, kami pastikan anak kami ni semua boleh membaca Al-Quran. Kami hantar pergi mengaji. Anak-anak dibesarkan dengan pisang. Di belakang rumah dilenyek, dia bagi makan. Kalau tak cukup makanan, dia dengan suami dia berpuasa, tak makan. Biar anak makan. Tetapi 16 orang anak menjadi manusia, anak yang baik, yang soleh dan soleha. Akibat pendidikan yang baik daripada mak ayah. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang mak kita, dia mana ada pendedahan parenting skill. Kita yang konon-kononnya belajar tinggi, rumah besar, isterinya besar, keretanya besar, tak faham mak ayah sendiri. Kita lawan dia. Kadang-kadang apa yang dia nak tak bertepatan dengan Islam. Maka macam mana kaedah dia? Wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Bukan benda-benda kecil, benda paling besar Allah kata.
dia mengajak kamu syirik. Allah kata fala tuti'huma wasahibahuma fid dunya ma'rufah. Yang mengajar, yang suruh kita menyekutukan Tuhan, dosa paling besar, tak boleh kita taat, tapi dengan dia kita kena jaga baik, sebab kadang-kadang kehendak dia tidak menepati Allah. Yang budak yang peluk Islam tu, Sofia Kristina, kan, budak Ipoh, kan, dia Chinese, anak tunggal, mak ayah Kristian. Dia cerita kat saya, kalau dia balik Ipoh, mak saya ustaz, dia akan hidangkan saya makanan yang saya paling suka, arak dan daging babi. Macam mana saya nak balik? Kalau dia nak sembahyang, terpaksa kunci pintu. Bukan ayah dia marah dia, ugut dia, saya tak kisah ustaz ugut saya, tetapi ayah dia mengugut nak bunuh mak dia sebab mak dia tak pandai jaga anak dia memeluk Islam. Macam mana sampai tahap itu? Ini konflik, kan? Macam mana Mus'ab bin Umair, mak dia suruh dia menyembah berhala. Mus'ab ni dia bagi dengan package, kayanya dia, rupawannya dia, bangsawannya dia, mari dengan package semua kat dia. Kalau jalan dekat Mekah tu, bau minyak wangi dia, orang tahu ni minyak wangi Mus'ab. Orang lain tak mampu pakai, orang lain pakai minyak atar malaikat subuh je. Mus'ab dia pakai Gianni Versace ketika tu. Bosian Mekah ni Mus'ab lalu gila. Abang, uratlah kawai abang. Gila. Tiba-tiba Mus'ab memeluk Islam. Orang nampak dia bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dipanggil oleh ibunya, wahai Mus'ab, betulkah engkau dah ikut Muhammad? Ya. Mak dia suruh kembali sembah berhala. Dia lari, datang lari. Mak dia sebut, wahai Mus'ab, kalau engkau tidak mahu kembali kepada agama menyembah berhala, mak akan mogok dan tak akan makan dan mak akan mati. Dia jawab dengan lemah lembut, tengok, wahai ibu yang aku kasihi, sekiranya ibu ada 100 nyawa dan ibu mati dengan nyawa tersebut, aku tidak akan kembali kepada agama menyembah berhala. Tengok, wahai ibu yang aku kasihi, halus, lembut, kasih, sayang, sopan, santun, unsur dakwah memujuk ada dalam perkataan Mus'ab bin Umair. Walaupun kita Islam, mak ayah kita kafir, tak boleh kita kata celaka mak kafir, tak boleh. Mampus mak tak terima Islam, tak boleh. Dia ada hak mak dan ayah walaupun tak Islam. Menderhaka kita padanya, wal iyazubillahi ta'ala. Saya sebut tuan-tuan, kadang-kadang kita kuliah kuat, lawan mak bapak pun boleh tahan, kuat juga. Pergi sembahyang kuat, mulut dengan mak ayah boleh tahan juga, kurang ajarnya. Sebab itulah kalau dia tak ada anak dan isteri, maka punca kebinasaan dia apabila mendapati kedua kehendak orang tuanya. Benda yang tak baik kita ikut, tetapi walaupun dia minta yang tak baik, kita tidak boleh taat, tetapi kita kena jaga akhlak kita. Dan jikalau orang tuanya sudah tiada lagi, maka kebinasaannya adalah berpunca daripada menepati kehendak kaum kerabatnya dan adik-beradiknya. Bila matinya ayah, naik mahkamah, gaduh dengan mak, rebut harta ayah. Nampak? Mak dia yang lahirkan dia tu, dia fight mak dia sebab nak rebut harta ayah bila meninggal. Ada ayah dikurung, tak beri makan, diikat. Sebab apa? Minta sign turun agar diserahkan harta pusaka pada dia. Ini pun juga berlaku di Malaysia yang hebat ini. Anak jenama apalah yang ada pada hari ini. Apabila mendapati kehendak adik-beradik. Sebab itu kadang-kadang bila kita dapat adik-beradik yang macam ni pun satu masalah. Kenapa? Bila tidak ada sentuhan agama Allah. Hari raya yang lepas tuan-tuan macam mana dengan adik-beradik?
Kita bila mak ayah telah tiada, yang boleh mengikat kita agama je. Kita ada program adik-beradik, kita berhimpun, berkumpul, muhasabah balik. Mak ayah kita dah meninggal, kita ada buat masalah tak? Kalau kita buat maksiat, akan menambah beban mak ayah. Bincang balik anak-anak kita macam mana solatnya, aurat dia. Sebab kita nak bina keluarga kan, yang baik, keturunan yang baik, erti kata dengan agama. Saya tengok keluarga tuan guru Profesor Dr. Harundin. Saya tanya abang dia, Ustaz Ishak Din, macam mana didikkan ayah dia Lebay Din dulu? Subhanallah. Kat kampung dulu Perlis, kata dia, ada van Kementerian Penerangan kan, van penerangan. Kadang-kadang buat wayang kat kampung, orang minyak kan, cerita Piramli dulu, zaman dulu. Zaman dulu. Nilofa tak ada lagi, Nilofa tak ada. Zaman dulu. Ayah dia nak tengok wayang tu, tengok tu pun tak boleh. Dan tiap-tiap tahun mereka ada jadual tazkirah adik-beradik. Jadi Ustaz Harundin akan bawa anak, cucu, menantu semua balik Perlis. Ustaz Ishak-Din bawa, Ustaz Asadin bawa semua. Dan masing-masing ada jadual tazkirah tahun ni. Siapa. Tengok tuan-tuan, bila adik-beradik tu sampai peringkat dia ada cucu, cucu juga diikat dengan agama, baru ada kekuatan. Kalau adik-beradik sudah tidak ada ikatan agama, ia akan menjadi fitnah. Apa perbincangan dia? Tak ada sentuh agama. Adik ipar duai pun sama. Balik-balik kerana memikirkan agama. Dia tidak ada lagi. Dan sekiranya atau dari menepati kehendak jirannya. Kalau tidak kerana adik-beradik, kerana jirannya. Kan? Sebab itu kata syair Arab, jar qobladar. Jiran dulu sebelum buat rumah, tengok jiran dulu. Barulah buat rumah. Kalau dapat jiran yang baik, alhamdulillah. Kan? Kita dengar lalu depan rumah orang, dengar lagu Hindustan. Ingat-ingat orang India duduk, buka keluar-keluar tengok Pak Haji pakai serban. Boleh tahan juga. Kan? Jiran-jiran memainkan peranan dalam mendorong kita kepada kebaikan. Sebab itu tanda-tanda Allah nak angkat tuan-tuan. Tuan-tuan semakin ramai kawan-kawan tuan-tuan yang baik. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhaliluh. Orang itu berada atas perangai agama kawan dia. Tengok dengan siapa dia kawan. Makin ramai orang yang baik kawan dengan kita, para alim ulama, itu tanda-tanda Allah nak mengangkat darjat seseorang. Jangan tuan-tuan, kawan kita makin ramai. Yang pertama, perompak bersiri. Yang kedua, peragut bersiri. Yang ketiga, perasuah bersiri. Semakin ramai orang yang tidak baik menemani kita, satu perkara yang cukup berbahaya. Dan sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah maksud perkataan engkau itu? Kebinasaan seseorang dari kerana isterinya atau anaknya atau orang tuanya atau keluarganya dan jirannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka akan mencela dan mengaibkannya dengan kesempitan hidup, bidhiqil ma'isyah. Maka dari kerana itu ia terpaksa melayan kehendak mereka dengan menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya. Semuanya itu kerana kesempitan hidup. Kerana fikir pasal dunia sangat. Sempit hidupnya. Pulun dunia sampai tak sembahyang. Pulun dunia sampai tak ingat baca Quran. Duk tengok Facebook tu berjam-jam. Quran semuka pun tak baca. Satu muka tu 1-2 minit pun tak sampai. Tok guru sebut, satu muka surat itu ada lebih kurang 1200 huruf. 1200 huruf, satu huruf 10. Kalikan 10 kali 1200, banyaknya pahala dengan hanya satu atau dua, sekadar 2 minit. Tetapi kita boleh fokus pada dunia yang kita rasa hebat. Sebab hati penuh dengan dunia. Bila dunia masuk dalam hati, dia menjadi sempit.
dadanya sempit kerana dalamnya penuh dengan dunia, bukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak ada nilai halal ataupun haram, hukum baik ataupun tidak. Kan? Jadi kan hadis yang agak panjang ini, kalau kita tengok di manakah punca kebinasaan seseorang, kita tengok mana level kita yang boleh kita repair. Rumah kita, isteri, anak kita, cucu, menantu kita. Kita repair lah sikit. Dah habis Ramadan ni, Syawal pun dah habis, kita repair sikit. Mana-mana yang bajunya ketat, longgarkan. Yang mana tudungnya singkat, labuhkan. Yang mana belum tak baca Quran, sama-sama kita baca Quran. Bukan Quran tu habis Ramadan tutup, habis buku segala, tidak. Tapi diteruskan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana yang rasa ada kurang, kita tambahkan. Inilah peranan ayah mertua, mak mertua. Walaupun kadang-kadang kita melalui jalan yang sukar. Dulu kita jauh daripada agama, bila ada sedikit kefahaman, sama-samalah kita kongsi kepada orang-orang yang hampir dengan kita, nak bawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah berpesan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan kaum keluarga kamu. Tak cukup diri kita seorang-seorang dengar kuliah, baca Yasin, kat rumah tak selesai, anak tak selesai, menantu tak selesai, tiba-tiba kita nak melepaskan diri, tak boleh masuk syurga Allah. Ketika nak melangkah masuk dalam syurga, datang isteri, dia tarik tengkuk kita, inilah ya Allah orang yang tak mengajar aku tutup aurat. Datang anak perempuan, inilah ya Allah laki-laki yang tak suruh aku tutup aurat. Datang anak laki-laki, inilah ya Allah laki-laki yang tidak menyuruh aku mendirikan solat. Dialah yang tak menyampaikan pada aku. Dia bawa diri dia seorang-seorang. Tuan-tuan, benda ini bila berlaku, wal-iyadzubillahi ta'ala, peringatan kita bersama, maka marilah sama-sama kita buat perubahan. Tuan-tuan nampak macam sedih je. Isu Selangor ke ni? Pening. Dia nak meningkat memang pening. Yalah, orang tak nak isteri dia, tiba-tiba dia paksa, memang pening. Memang pening. Sebab tu nak meningkat, peningkatan. Kan dia pening dulu. Peningkatan. Pening lah. Pening. Lama-lama orang jadi jemu. Jadi jemu. Sebab tu Islam dia ada hukum. Semua balik kepada hukum. Dia tak boleh fikir seorang-seorang. Dia ada hukum. Dan bila pening, betul lah tu. Ramai orang yang tak suka dan akhirnya dia mengambil jalan mudah, tak nak fikir orang lain. Itu salah, tak betul. Sebab memikirkan orang lain payah. Sebab nak jadi adil ni payah. Semalam disebutkan dalam khutbah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Bila baca ayat ni kan kita bangun, betul tak? Ayat surah Lebah An-Nahl ayat 90. Bila dengar tu kan nak solat Jumaat kan? Yang sebelum tu tidur. Inna ibadallah. Kan dia bangun. Kan betul. Alhamdulillah Selangor. Johor, Allah. Dengar khutbah, kalau tak tidur rasa berdosa, tuan-tuan. Kat Johor. Tak tidur tu rasa berdosa. Kat Johor. Selangor ni Allah best. Khutbah tajuk apa pun, khutbah je lah. Jangan lupa doa pada sultan. Kita kuliah-kuliah ni tak perasan. Rupanya banyak kaum kerabat dia dengar kuliah. Baik sultan kita. Baik sultan kita. Dengar kuliah, pergi masjid surau. Kita tak perasan rupanya ada kaum kerabat dia yang dengar kuliah, yang dengar tazkirah, pergi masjid. Humble dia, pakai baju simple je. Tengok-tengok, salam-salam, tak kenal. Ustaz kenal tu? Tak kenal. Ustaz, itulah kerabat Sultan Selangor. Allah hebat. Inilah dia. Sebab tu ayat tu tadi nak cerita tentang adil.
Bila sebut adil, dia payah. Yang paling adil manusia contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 13 kali percubaan nak bunuh dia. Bacalah buku Wallahu Ya'simuka Minan Nas, ditulis oleh Ahmad Al-Jada'. Dan Allah memelihara kamu daripada manusia, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Dan Ahmad Al-Jada', buku ni cerita 13 kali percubaan membunuh Nabi. 3 tahun sebelum Nabi wafat, Nabi diracun. Di mana? Di Khaybar. Seorang perempuan menghidangkan Nabi kambing. Sebab tu ustaz-ustaz kena jaga ni. Nampak kambing dia pelahap, jaga tu. Bukan apa tuan-tuan, mempertahankan kekambingan dia ni. Sunnah Nabi. Nabi suka kambing tuan-tuan. Kambing tu cakap kat Nabi, wahai Rasulullah, perempuan tu letak racun dekat aku. Nabi makan sikit kecap, Nabi buang. Sahabat yang makan banyak terus meninggal on the spot. Nama dia Bishr bin Barak. Yang lain sakit. Sejak tu Nabi bila sakit, Nabi suruh Aisyah radhiyallahu anha baca Quran dekat dada dia. Nabi rasa sakit. Wahai Aisyah, sejak peristiwa di Khaybar, aku termakan daging yang beracun. Dada aku selalu sakit. Akhir membawa kepada kewafatan Nabi setelah 3 tahun diracun. Tuan-tuan, Nabi manusia yang paling adil diracun. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar juga diracun setahun sebelum meninggal. Walaupun ada kaul mengatakan dia meninggal sebab mandi musim sejuk, tapi Imam As-Suyuti dan juga Tarikh At-Tabari menyebut dia diracun. Sayyidina Umar dibunuh ketika solat subuh, 6 tusukan oleh Abu Lu'lu', seorang Majusi. Sayyidina Uthman dibunuh. Sayyidina Uthman dibunuh oleh pemberontak daripada Mesir dengan 9 tusukan. Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ataupun Maljam, seorang Majusi. Nak cerita orang Khawarij. Nak ceritanya bahawa Nabi dan 4 khalifah yang disebut Khalifah Ar-Rashidin Al-Mahdiyin, hidupnya dalam keadaan menderita dibunuh. Sebab apa dia jadi begitu? Sebab suruh orang semayang ke? Suruh orang puasa pergi haji ke? Tak. Sebab menguruskan manusia dalam sebuah kenegaraan, dia sukar dan payah. Manusia nak diuruskan, ada Islam, ada beriman, ada yang bukan Islam, ada bukan Islam yang menyokong, ada bukan Islam yang menentang, ada munafik kat dalam, cuba meruntuhkan kerajaan, cuba meruntuhkan perpaduan, cuba meruntuhkan Islam daripada dalam. Maka daripada inilah, maka pahalanya pun mudah dan besar, dan dosa mudah dan besar. Kalau dia tidak membawa pada syurga, membawa pada neraka. Kenapa jalan dia payah, Ustaz? Perjuangan ini pahit sebab syurga itu terlalu manis. Kalau itulah orang yang nak mengamalkan keadilan, dia adil, payah hidupnya. Kita ni yang tak berapa hebat, lagilah payah. Maka kita akan melalui perjalanan yang sukar dan payah. Kerana inilah fitrah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabarlah tuan-tuan, di samping doa adalah keputusan-keputusan yang Allah akan berikan. Nak buat macam mana? Jadi kita kena menjadi orang yang faham. Boleh tuan-tuan saya pun nak pergi Ulu Yam pula. Nak pergi Ulu Yam. Ada program dengan pelajar-pelajar. Anak tuan-tuan mungkin ada kot, pelajar universiti kan. Kalau kita buat program budak-budak ni, bahaya juga. Pelajar-pelajar saya, dia masuk first day registration, rambut dia merah macam penyapu longkang. Tapi alhamdulillah, bila kita duduk dengan dia, bincang dengan dia, akhir dia keluar pakai tudung. Ini jiwa orang-orang muda biasa. Dia tak semayang, dia rasa pelik. Macam tuan-tuan semayang, tuan-tuan tengok orang tak semayang, tuan-tuan pelik tak? Pelik kan? Cuba tanya dia yang tak semayang, kau ni semayang pelik. Dia pula pelik sebab tak masuk. Tak masuk. Jadi bila kita duduk, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang Kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi
bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, siapalah kami meminta-minta merayu-rayu padamu, melainkan hamba yang hina, yang lemah, yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Ya Allah, Engkau memerintahkan kami meminta, Engkau menjanjikan permintaan kami dimakbulkan. Lalu kami mengangkat tangan kami, ya Allah, kami menuntut hak kami itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami, ampunkan dosa ibu yang telah berkorban melahirkan kami, ampunkan dosa ayah kami, ayah yang telah membanting tulang empat keratnya membesar dan mendidik kami, ampunkan dosa ya Allah adik-beradik, anak-anak cucu zuriat kami, sahabat jiran kami, ampunkan dosa tok-tok guru kami, ulama-ulama kami yang telah memberikan panduan kepada kami dengan kitab-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami melihat ulama-ulama kami semakin tua ya Allah, keningnya beruban, rambutnya beruban dalam perjuangan ini ya Allah. Kami melihat ramai yang telah menghina, mempelekehkan ulama kami ya Allah di atas kejahilan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah kekuatan dalam menyampaikan dan bersama-sama memperjuangkan agama Allah bersama para alim ulama ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak cucu zuriat kami anak-anak yang saleh dan soleha, anak-anak yang beriman dan bertakwa, anak-anak yang menutup aurat, anak yang mendirikan solat, anak yang tahu membaca Al-Quran, anak-anak yang boleh membaca untuk kami surah Yasin, suratul Ra'du ketika kami sedang sakratul maut, anak yang boleh memandi, mekafan, mendirikan solat jenazah untuk kami, anak-anak yang kasih pada kami, anak-anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau uji kami. Kalau Engkau uji kami, Engkau akan buka kelemahan kami, Engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami, dan Engkau akan azab kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Janganlah Engkau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal